Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam edisi MG 2 September 2020. Pengerusi Badan Pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Negeri Sembilan, Tan Sri Rais Yatim terpilih menjadi Yang di-Pertua Dewan Negara ke-18 hari ini. Tan Sri Rais memegang jawatan itu bagi menggantikan Tan Sri S.A. Vigneswaran yang tamat perkhidmatan pada 22 Jun lalu mendapat undi tertinggi dalam persidangan Dewan Negara hari ini. Timbalan Speaker Datuk Seri Abdul Halim Abdul Samad berkata Tan Sri Rais Yatim mendapat 45 undi manakala Senator Yusmadi mendapat 19 undi. Mengikut peraturan-peraturan mesyuarat Majlis Dewan Negara, apabila jawatan Yang di-Pertua kosong, maka majlis sebaik-baiknya cukup bilang ahli hendaklah memilih Yang di-Pertua. Mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-14 Dewan Negara akan bersidang hari ini sehingga 23 September depan. Ucapan yang berlangsung di Dewan Negara, blok utama Parlimen itu akan disusuli dengan Yang di-Pertua Dewan Negara yang baru mengangkat sumpah jawatan. Kita terus saja bersama Kamaria Khalidi di Parlimen untuk situasi terkini di sana. Silakan Kamar. Okey, baik. Terima kasih rakan sekeluarga saya Zazrina yang berada di studio MG. Pagi ini saya berada di bangunan Parlimen bagi mengikuti majlis pelantikan Yang di-Pertua Dewan Negara yang ke-18. Jadi pagi ini pengerusi Badan Pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Negeri Sembilan, Tan Sri Rais Yatim terpilih menjadi Yang di-Pertua Dewan Negara yang ke-18. Rais memegang jawatan itu bagi menggantikan Tan Sri S.A. Vigneswaran yang tamat perkhidmatannya pada 22 Jun yang lalu dengan mendapat undian tertinggi dalam persidangan Dewan Negara. Tan Sri Rais Yatim mendapat 45 undi, Speaker Yusmadi mendapat 19 undi dengan jumlah kesemuanya sebanyak 64 orang dengan seorang yang tidak hadir. Terdahulu, Senator Theodore Douglas Lin menarik diri dari pencalonan Speaker Dewan Negara ke-18. Dan pagi tadi juga, keadaan di Dewan Negara kecoh seketika apabila Kerajaan Perikatan Nasional mohon mengeluarkan usul Perdana Menteri mencadangkan Tan Sri Dr. Rais Yatim dipilih menjadi Speaker, manakala pihak pembangkang Dewan Negara Senator Ahmad Azam Hamzah pula mencadangkan Yusmadi Yusof sebagai Speaker. Jadi saya kira setakat ini saja laporan langsung saya daripada blok bangunan Parlimen, dan kembali semula kepada rakan sekeluarga saya Zazrina di studio MG. Sekian sahaja daripada saya, Kamaria Khalidi, dan juga juru video Sharif Yusof. Baik, terima kasih Kamar untuk laporan tersebut. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng mendakwa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengamalkan double standard apabila meletakkan halangan untuk beliau memasuki Sabah. Ahli Parlimen Bagan itu merujuk insiden di lapangan terbang Kota Kinabalu malam tadi di mana beliau telah didatangi oleh seorang pegawai imigresen yang memintanya masuk semula ke pejabat selepas diberikan pas lawatan sosial pada pukul 11.54 malam. Bekas Menteri Keuangan itu hairan mengapa beliau dihalang masuk ke Sabah sedangkan pemimpin lain seperti bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang didapati bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun serta dengan 210 juta ringgit boleh masuk tanpa masalah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, ketiadaan manifesto dalam pentadbiran Perikatan Nasional tidak bermakna kerajaan yang baru tertubuh itu tidak mempunyai kebertanggungjawabban kepada rakyat. Beliau berkata pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional bukanlah selepas diadakan pilihan raya seperti biasa, tetapi berdasarkan peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Sementara itu, Tan Sri Muhyiddin berkata Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang antara pemimpin paling awal menyokong beliau menjadi Perdana Menteri selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad meletak jawatan. Saya dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Bahan Mulia Mahathir Sri Paduka Baginda Tuan Agong setelah mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir meletak jawatan yang agak amat mengejutkan. Dan saya juga terpilihlah kerana mendapat sokongan majoriti ada di Parlimen daripada pelbagai parti. Bersatu, PAS, Barisan Nasional, TPS, STAR, PBS, MCA, MIC. Kalau tak silap saya hampir 12 parti. Dan antara yang paling awal sekali menyokong saya lah yang berhormat Tuan Guru Haji Jawab, Ahli Parlimen Mara dan juga Presiden PAS yang ada di sini pada hari ini.
Jadi saya dah ucapkan terima kasih atas barakah sokongan. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang menegaskan PAS mementingkan moral dalam kalangan para pemimpinnya. Katanya jika seseorang pemimpin parti itu yang bertindak melanggar moral dan Islam, maka tindakan pecat akan dilakukan terhadap individu berkenaan. Datuk Seri Abdul Hadi berkata demikian mengulas mengenai kenyataan Mursyidul Am PAS Datuk Hashim Jassin yang menyifatkan kisah Datuk Seri Dr. Khairuddin Aman Razali umpama seekor burung hudhud dalam kisah Nabi Sulaiman. Penting moral dulu. Kalau dia buat sesuatu yang maksiat, yang bercanggah dengan Islam, moral, kita pecat dia. Dalam PAS yang pertama ialah dari segi maksiat dulu. Yang kedua, kalau salah laku itu kita serah pada undang-undang. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Hadi berkata tindakan beberapa wakil rakyat melompat parti untuk menyelamatkan kerajaan dan membentuk satu perubahan bukanlah sesuatu yang tidak baik. Beliau mengulas bahawa lompat untuk menyelamatkan kerajaan untuk membentuk satu perubahan ia lompatan yang baik. Dalam pada itu, Abdul Hadi yang juga merupakan ahli Parlimen Marang menyifatkan Kerajaan Perikatan Nasional yang anggota jemaah menterinya turut terdiri daripada wakil rakyat lebih baik dan positif berbanding di era pentadbiran Pakatan Harapan. Orang kata lompat parti. Lompat ni ada lompat yang baik, ada lompat yang tak baik. Lompat menghadapi bahaya nak selamat itu baik. Lompat terhidup dalam bahaya itu tak baik. Dia lompat untuk menyelamatkan keadaan. Dan berlaku satu perubahan. Sementara waktu kita mendapat dukungan rakyat melalui PRK satu demi satu. Kami selidiknya yang buat, gerak kita makin naik. Kita ke berita dunia. Setiausaha luar Filipina Teodoro Locsin Jr. mengumumkan pembukaan semula pejabat di bawah Jabatan Hal Ehwal Luar yang berfungsi untuk menuntut Sabah selepas Malaysia mengeluarkan nota lisan terhadap tuntutan tersebut pada minggu lalu. Locsin menimbulkan isu pejabat Hal Ehwal Borneo Utara yang tidak berfungsi itu berikutan beberapa siri hantaran dalam akaun Twitter yang mana beliau dakwa terdapat tawaran berulang kali tuntutan ke atas Sabah digugurkan. Pada Ahad lalu, menerusi akaun Twitter, Locsin membayangkan terdapat rasuah ditawarkan kepada para pegawai Filipina untuk menggugurkan tuntutan ke atas Sabah. Terdahulu, akhbar The Inquirer melaporkan Wakil Tetap Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah menyerahkan nota lisan, satu bentuk komunikasi diplomasi pada Jumaat lalu. Sedikit berita sukan. Selepas penangguhan selama setahun Euro 2020, bola sepak antarabangsa kembali minggu ini di Eropah dengan Liga Negara-Negara UEFA yang mana Portugal turun sebagai penyandang juara. 6 pusingan perlawanan Liga Negara-Negara akan berlangsung dari September hingga November dengan 4 pasukan terbaik akan mara ke pusingan akhir. Semua perlawanan akan berlangsung secara tertutup. Realiti baru bola sepak akibat pandemik COVID-19. Baik, sekian dahulu buat masa ini. Teruskan layari portal Malaysia Gazette di www.malaysiagazette.com untuk info-info terkini. Saya Zazrina Zainuddin untuk edisi MG.